Dari segi sama ada ianya takaful atau insurans, matlamat dia sama, tujuan dia sama. Ibaratnya you daripada Kuala Lumpur nak pergi, you boleh naik Mercedes, atau you boleh naik bas, atau you nak naik Myvi, atau you nak naik kereta lain kan. Itu terpulang tadi. Tapi matlamat dia sama, tujuan dia sama. Dan matlamat ini adalah suci. Dan matlamat ini adalah betul dan boleh diterima pakai oleh semua agama. Salam sejahtera dan salam kembali ke segmen Sembang Santai Orang Kata. Kita seperti biasa, kita akan meneruskan perbincangan kita mengenai perlindungan kewangan. Dan hari ini kita bawa seorang panel yang sangat istimewa, iaitu Dr. Muhammad Rafiq Han bin Abdul Rahman. Beliau pernah memegang jawatan CEO bagi Munich Re Takaful MRR dan pada awalnya telah berkhidmat bersama Angkatan Tentera Malaysia. Kemudian setelah 13 tahun menjadi pengamal perubatan, beliau mula menjana pengalaman yang begitu luas dalam bidang insurans dan takaful. So, orangnya bukan calang-calang So, Dr. Rafiq, thank you sudi meluangkan masa bersama kami. No problem. Okay. So, pengalaman Dr. Rafiq ni memang kita tak dapat nafikan. So, he's the best person to ask related to anything related to this matters. He's the best person to ask lah. So, Doktor, saya nak tanya apa itu perlindungan kewangan yang dikatakan financial protection, and kenapa ia begitu penting untuk rakyat Malaysia? Perlindungan kewangan bukannya kita melindungi duit kita. Banyak orang dia tak faham, dia kata perlindungan kewangan itu sebenarnya melindungi duit kita. Ianya bukannya melindungi duit kita, tetapi melindungi aset kita kepada waris-waris kita. Ianya memberi satu jaminan bahawa kalau sesuatu berlaku kepada diri kita, jadi kita mempunyai cukup kewangan untuk membantu waris-waris kita. Itu konsep yang asas bagi perlindungan kewangan lah. Ia juga macam contohnya kalau kita ambil perlindungan dalam bidang kesihatan, kalau kita sakit, kita ada perlindungan hospital. Kita tak perlu bimbang sama ada kita mempunyai duit untuk bayar bil hospital. Kalau kita ada duit, kita boleh gunakan duit kita, tapi duit kita habis. Bil tu 100,000, habislah duit kita kan. So ini untuk perlindungan kewangan juga. Jadi sebenarnya dia bertujuan untuk menjaga kedudukan kewangan kita ataupun waris kita. Jika itu berlaku kepada kita lah. Ada orang yang mengambil perlindungan tadi. Okay. So contoh dekat Malaysia ni, Doktor, dikatakan lebih kurang lah 75% rakyat Malaysia ni tak ada apa-apa jenis perlindungan kewangan. So pada pendapat Doktor, sejauh mana yang rakyat Malaysia kena tahu tentang kepentingan perlindungan kewangan ni? Angka 75% tu lebih kurang lah. Lebih kurang. It's not satu yang definite rata-rata kita boleh kata jumlah rakyat Malaysia yang mempunyai perlindungan kewangan yang mencukupi adalah sangat rendah. Kenapa ianya rendah? Satu, orang tidak memahami kenapa perlunya ada perlindungan kewangan. Dua, mereka sangat fikir tak apalah, apa-apa jadi pun itu adalah Allah yang menentukan. So, kita tak perlu bimbang apa-apa. Tak apalah, apa saya mati ke, something terjadi pada diri saya, anak-anak saya tu besok Allah tentukan. Itu satu cara lah. Ramai orang Malaysia ni konsep dia begitu kan. Ini satu konsep yang agak salah lah. Dan pada saya tidak bertanggungjawab. Dalam bila kita kata kita sebagai seorang individu mempunyai tanggungjawab terhadap ahli keluarga kita dan anak-anak kita bertanggungjawab merancang dan memastikan tidak ada apa-apa berlaku
Kalau apa-apa berlaku sekalipun, jadi kita anak-anak kita, waris kita selamat dari segi kewangan. Ya. Katalah sesuatu berlaku sekarang hari ini pada satu keluarga, tapi dia tidak mempunyai perlindungan kewangan yang mencukupi. Apa yang berlaku ialah keluarga dia tadi, isteri dia, anak-anak dia, kalau tidak ada, isterinya tidak bekerja, anak-anak dia masih bersekolah, ya, dia akan jatuh ke dalam kumpulan B40 ke apa ke kan, kumpulan kasar yang paling rendah, ya. Dia akan terus jatuh miskin dan mungkin dia tidak boleh bangun balik, ya. Betul. So kita ini bila kita cerita tentang perlindungan kewangan, kita mesti fikirkan yang kita nak kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kita, anak-anak kita, ya. Macam juga saya dululah, waktu saya kecil-kecil kan, bapa saya meninggal dunia waktu umur 15 tahun. Tinggal mak saya saja. Jadi mak saya bersusah payah bila kami pastikan 4 orang anak ni tadi berjaya dengan susah payah. Tapi arwah bapa saya tidak ada perlindungan perubatan, tidak ada perlindungan kewangan. Jadi memang kehidupan agak teruk. Dan nak kata ada datang membantu sangat sedikit, boleh katakan hampir tidak ada yang datang membantu. Dan saya hampir berhenti sekolah pada umur 15 tahun waktu tu nak ambil LCE. LCE tadi ya. LCE waktu itu, ya. Hampir berhenti sekolah. In fact, berhenti sekolah, tak pergi sekolah hampir seminggu. Menjadi kelendan lori. So, you bayangkan kalau sebab saya fikir saya yang tua, saya kata saya bagi tahu dengan mak saya, tak apa, biar saya kerja budak-budak ni, adik-adik saya dapat pelajaran. Tapi mak saya ni vision ni besar lah, jadi dia marah dengan saya walaupun saya degil, saya pergi kerja seminggu, dia marah, lepas tu dia kata kau kena pergi sekolah. Dia kata susah macam mana pun kita pergi sekolah. So tak cukup duit macam mana pun pergi sekolah. So pergi sekolah, nasib baiklah dengar cakap mak kan. Nasib baik dengar cakap mak, dengan kesusahan itu kita berjaya jadi doktor, kerja dengan tentera, keluar masuk ke corporate dan bekerja dengan corporate. Dan di situ kita nampak, ya, perbezaan hidup. Kalau waktu umur saya 15 tahun itu bapa saya meninggal, kami ada perlindungan kewangan yang mencukupi, mungkin hidup kami jauh lebih baik di masa peringkat sekolah. Betul. So ini satu contoh nak menunjukkan kepentingannya perlu ada perlindungan kewangan. Ya, sebab apa, bila kita kata perlindungan kewangan itu satu bentuk aset sebenarnya. Betul. Jadi kalau ada aset itu boleh digunakan untuk membantu kehidupan seharian bila kita menghadapi masalah, ya. Mungkin saya fikir begini, ya. Yang saya nampak di Malaysia ni, yang mana berlaku pada keluarga saya sendiri, kita, mak saya tak pernah pergi sekolah. Bapa saya kerja tentera, dia mati ditembak komunis, ya. Jadi bila kita cerita dari segi perlindungan kewangan, mungkinlah, saya tak tahu, kadang-kadang tanya kenapalah bapa saya ni tak ada fikir pasal benda-benda ni, ya. Sebenarnya dia fikir. Dia kata, sebab dia tentera, apa-apa jadi pada aku, kerajaan akan jaga. Ini satu benda yang penting, ya. Ada perlindungan kewangan. Perlindungan kewangan itu diberikan oleh kerajaan, ya, dalam bentuk pencen bulanan. Ya. Tak cukup lah. Memang betul. Tak cukup lah. So, jadi mungkin pada pandangan dia waktu itulah, mungkin dia rasa cukup dan sebagainya. Kalau mati sekalipun, tak apa, askar akan bela keluarga tu, kan. Kerajaan akan bela keluarga. Memang kerajaan bela,
saya tak menafikan, tapi bantuan keuangan kerajaan bagi RM150 sebulan mana cukup. Dan saya tengok hari ini ramai, terutama yang berada dalam sektor kerajaan, ya, kaki tangan kerajaan, mereka tidak mengambil berat tentang perkara ini. Sebab mereka fikir paket apa masalah, kerajaan bagi garanti letter, kita pergi hospital. Jadi apa-apa bagi kita adalah khairat kematian sikit dan ada pencen dari kerajaan, kan? Kalau you tengok kedudukan kewangan kerajaan hari ini dari dulu sampai sekarang, kerajaan kita makin teruk dari segi kewangan, tak ada duit. Betul. So dia akan sampai satu masa nanti kerajaan akan cakap, okey, semua kaki tangan kerajaan baru, kita tak ada bagi benefit dah, tak ada pain. Kalau kita bagi skim cover insurans pun sikit saja. Ini akan berlaku tau. Sebab yelah, kalau kita sebagai keluarga dah tak ada duit, tentu kita akan kurangkan perbelanjaan dapur kan. Kalau kita makan, dulu kita makan steak hari-hari, sekarang ni mungkin steak sebulan sekali lah kan. Sebab duit dah tak ada. Sama kerajaan pun tak ada pilihan. Bila tak ada duit, dia hidup cara tak ada duit lah. Yelah, dia kena buat potongan lah kan, here and there kan. Jadi itu sebab saya kata kesedaran tentang kepentingan kewangan, perlindungan kewangan ini sangat rendah, terutama di kalangan orang-orang Melayu dalam Malaysia. Kesedaran ni agak tinggi di kalangan orang Cina, antara lepas tu orang Melayu sangat rendah dan orang India lagi rendah. Ya, kadang-kadang kalau kita tengok yang orang India yang mana sedar, mereka bukan tak sedar, mereka faham, tapi tak ada extra cash lah nak ada perlindungan kewangan ini, cash. Dan mereka pun tak nampak jalan macam mana nak gunakan extra cash. Saya tiap-tiap hari ada ekstra RM2 saja. Macam mana saya nak gunakan RM2 ni untuk menjamin perlindungan kesihatan, untuk jangka panjang kita kan. Ini mereka tak nampak. Dan profesional dalam bidang perlindungan juga tidak ke depan untuk target kumpulan-kumpulan ini dan mengajar mereka tentang ini. Nah, bawa kepada poin yang doktor sebut tadi pasal orang yang tak faham pasal perlindungan kewangan ni, ada juga yang ramai yang dalam social media kita pun ada ramai yang argue pasal takaful dengan insurans konvensional ni. Beza tu kan. Dia kata takaful lagi bagus lah, insurans konvensional haram dan sebagainya lah. Ada macam-macam perbincangan. So, ada cara untuk takaful dengan insurans konvensional ni untuk bergerak bersama dalam melindungi rakyat Malaysia ni. Apa pendapat doktor? Okey, begini ya. Yang pertama saya nak beritahu. Dari segi sama ada ianya takaful atau insurans, matlamat dia sama. Tujuan dia sama. Ya. Ibaratnya you daripada Kuala Lumpur nak pergi, you boleh naik Mercedes atau you boleh naik bas. Ya. So itu, atau you nak naik Myvi atau you nak naik kereta lain kan. Itu terpulang pada you. Tapi matlamat dia sama. Tujuan dia sama. Jadi dalam kes ini kedua-duanya mempunyai matlamat yang sama. Dan matlamat ini adalah suci. Dan matlamat ini adalah betul dan boleh diterima pakai oleh semua agama. Ya, tidak ada salah. Perbedaannya antara takaful dengan insurans adalah sangat sedikit kecil. Sangat kecil. Jadi bila kita bercerita tentang perbezaan antara takaful dengan insurans ni, perbedaannya hanya kepada beberapa perkara kecil, perkara pokok saja. Dari segi perundangan, kita cerita dari segi perundangan. Sebab apa? Bisnes insurans dengan takaful ni adalah bisnes yang regulated, dikawal selia oleh undang-undang. Dari segi perundangan,
kalau you nak meniaga takaful di Malaysia, you kena guna sistem wakalah. Sistem wakalah, dan you kena abide by certain condition lah. Dia ada terms and condition dia dan proses dia, prosedur dia. Ya. Tahu tak? Walaupun 80% syarikat takaful seluruh dunia menggunakan sistem wakalah, ada lebih kurang 20-25% tidak menggunakan sistem wakalah tetapi masih lagi dianggap halal. Masih lagi dianggap takaful. Tak usah pergi jauh, pergi ke Saudi Arabia. Saudi Arabia tak guna pakai sistem wakalah. Mereka pakai sistem kooperatif. Koperasi. Sistem koperasi. Ya? Konsep dia koperasi. Dan pada dia itu boleh diterima. Saudi Arabia di mana letaknya Mekah, jangan lupa. Ya, betul. Itu is the center of Islam. Center of Islam. Jadi kalau kita ni di Malaysia ni start kata itu haram, ini halal, main haram halal, kita sebenarnya tidak akan mencapai sasaran kita. Kerajaan Malaysia kata apa yang dipraktikkan di Saudi itu tak boleh diguna pakai di Malaysia. Dengan arti kata lain, dia segan nak kata haram lah. Dia segan nak kata haram, tapi dia kata tidak compliant dengan perundangan di Malaysia. Okay? Betul. So berbalik kepada kita di Malaysia ni, jadi bila kita kata di Malaysia ni, contohnya ya, apa itu sistem wakalah? Sistem wakalah ialah satu sistem di mana pihak insurans mengambil duit daripada peserta dan dia menolong mentadbir saja duit itu. Ya. Dan sebagai usaha dia mentadbir, dia akan mendapat yuran pentadbiran. Ya. Dapatlah fee sikit. Yelah, dia buat kerja kan? Dia buat kerja. So jadi duit pentadbiran tadi tu, duit yang dia terima tu, dia takbir tu banyak-banyak tu, dia takbir apa sebenarnya? Dia buat investment, lepas tu dia bayarlah orang kata dia, oh saya dapat sakit ini, waktu dulu saya masuk skim ini, kalau sakit ni saya dapat bayar banyak ni. So dia pun cek, dia tu kerja dia tu lah, dia mentadbir, dia cek dokumen semua betul dan dia akan bagilah benefit tu kepada dia. Kalau dalam insurans, kita tak pakai nama pentadbir. Ya, kita kata company. Tapi apa company tu buat? Sama juga macam takaful buat. Ya, orang tu beli insurans, ya, duit itu dilaburkan, ya. Tetapi duit tu dia punya. Dalam kes takaful, duit tu bukan dia punya. Sebahagian dia punya, sebahagian lagi milik tabungan bersama. Ya. Jadi di situ perbezaan asas dia. Yang keduanya ialah syarikat takaful akan guna duit tadi, dia invest dalam instrumen-instrumen yang dipanggil, yang kita labelkan sebagai syariah compliant, yang mematuhi syariah. Ya. Jadi dalam konvensional mereka tidak semestinya berbuat demikian, tetapi banyak sekarang ni berbuat demikian. Ya. Kalau you tanya orang yang pegang duit banyak ni, dia nak invest kat mana, dia invest kat mana, dia dapat banyak duit lah kan. Kan? Dan hari ni kita nampak bahawa tempat yang paling banyak dapat duit untuk investment adalah investment yang banyak isu, banyak mematuhi syariah. Jadi mereka pun masuklah sama, mereka pun invest itu kan. Tapi mereka tak labelkan, mereka tak war-warkan. So cuba bayangkan, kalau pihak insurans buat macam takaful, ya, tapi mereka sebab is a regulated business, mereka tak boleh gunakan perkataan takaful, ya. Tapi mereka kata kita akan buat contohnya produk universal, ya, yang mana kita akan patuh syariah. Ya. Kita patuh syariah. Masih patuh syariah. Kita patuh syariah dari segi kontrak, dari segi investment kan. Dan kita akan buat fee based structure. Dan kita pun mentadbir.
adakah kita tak memenuhi syariah? Tak kan? Hmm. Kalau kita dah memenuhi perkara-perkara asas, orang dah tak boleh kata kita ni haram halal. Betul. Dah tak boleh kata haram halal sebab kita dah memenuhi perkara-perkara asas. Memegang perkataan, mempunyai label takaful pada nama syarikat tidak menjanjikan you tu halal, apa yang you buat tu halal atau haram. So jadi nak kata takaful itu jauh lebih baik daripada pengguna, tak betul. Dari segi pengguna, yang mana lebih baik? Dari segi pengguna, kalau you tanya saya, yang lebih baik adalah company yang memberi perkhidmatan yang terbaik. Ya, perkhidmatan yang terbaik. Itu yang penting. Ini yang kita kena ajar pada consumer. Ya. Kita bukan ajar dia saja halal dan haram, kita ajar dia juga kepada kriteria-kriteria di dalam memilih produk dan juga memilih syarikat yang menjual produk. Ya. Sebab apa, jangan lupa ya, kita beli sesuatu daripada kedua-dua syarikat ni, dia bagi apa dekat you hari ni? Dia bagi sekeping kertas saja. Dia bagi sekeping kertas. Kertas itu merupakan satu perjanjian. Perjanjian garanti. Perjanjian satu perjanjian. Kalau ianya tidak melibatkan company yang lemah, pengurusan tak betul kan, tak tepat, lemah dan tak efisien. Macam mana agaknya dia nak memenuhi perjanjian dia dalam memenuhi tanggungjawab dia dalam perjanjian itu 10 tahun, 20 tahun daripada sekarang. Bukan beli hari ni, dapat hari ni tau. Perjanjian hari ni untuk 20 tahun akan datang. Tiba-tiba 15 tahun akan datang tak boleh nak tunaikan janji. Sebab apa? Dokumen hilang. Dalam rekod, dalam sistem komputer kami tak ada rekod lah cik. Mana buat kan? Dia kena sustain juga lah. Ini sudah berlaku, bukan tak berlaku. Ya? Jadi cara ringkasnya, bila saya boleh simpulkan di sini ialah, apabila kita nak membeli perlindungan keuangan, kita fikir tujuan. Dan kita kena pilih dari segi mana yang menjamin boleh memberi perlindungan itu bila kita perlukan. Ya. Ada orang kata yang takaful itu halal sebab kita Muslim, kita kena beli halal dulu kan. Itu pandangan masing-masing. Tetapi saya bagi tahu, kalau syarikat insurans hari ini membuat produk-produk serupa macam produk-produk takaful dan distrukturkan produk tadi macam produk takaful, dan tidak ada perbezaan antara syarikat takaful dan bukan takaful. Tidak ada perbezaan. Cuma kita perlu explain kepada consumer, dengar kepada consumer bahawa ini sama. Produk ini pun, produk daripada syarikat A ini pun juga mematuhi syariah walaupun dia bukan takaful. Sebab apa dia patuhi syariah? Sebab kontraknya berasaskan fee base, contohnya berasaskan konsep yuran. Macam takaful lah tadi, wakalah. Wakalah ni bermaksud yuran lah, wakil. Berkonsepkan itu. Lepas tu investment dia, kita tunjuk yang buktikan bahawa kita punya investment. Kita secara polisi invest dalam syariah. Kita tak letak duit dalam bank yang menggunakan sistem kaedah. So bolehkah kita kata dia tak halal? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau perkara pokok itu sudah dipenuhi, tak boleh kata apa. So nak simpulkan apa yang doktor cakap tadi, kita perlu ada tanggungjawab untuk merancang perlindungan kewangan bagi not only first tapi untuk masa depan. Yang paling penting untuk masa depan anak-anak, waris kita, supaya mereka selamat bila kita tiada satu hari nanti. And also bila kita nak bincang pasal takaful dengan konvensional ni, kena faham yang doktor cakap tadi tu, kena faham yang maklumatnya tetap sama, destinasi tu tetap sama,
tujuan yang kita pilih tu kita kena tahu untuk apa sebenarnya. Yang kita kena pilih yang paling betul lah, yang boleh menjamin perlindungan yang kita perlukan tu. Tak kisahlah takaful ataupun insurance konvensional, kita pilih yang paling sesuai. Betul lah doktor? Ini yang paling sesuai, menjaminkan ni, ya. Dan saya kata tadi, bagi setengah orang dia sangat menitik beratkan tentang halal dan haram, ya. Tak apa. Jadi kalau besok ada syarikat konvensional yang melakukan produk-produk yang mempunyai struktur yang sama dengan syarikat takaful, you tak boleh kata itu tak halal, so you kena terima lah. Yelah. Kena terima lah kan. Jadi apabila struktur kontrak itu hampir sama, ya, dan apa ini, isu-isu yang berkaitan, isu-isu yang penting dari segi faedah, dari segi isu-isu syariah, kan? Kalau dah dipatuhi oleh kedua-duanya, walaupun dia tak ada cop mengatakan dia takaful oleh kerajaan, ya, oleh kerajaan kata tak ada takaful, tapi kalau dia sendiri ada dalam internal organisation dia menunjukkan dia tu macam takaful, dia tak boleh kata dia haram. Kita ada banyak lagi nak bincang dengan Dr. Rafiq. Kita akan jumpa Dr. Rafiq minggu depan. Yang lain semua anda boleh ikuti perkembangan kita. Jangan lupa kita dah banyak bincang pasal insurans, takaful. Kali ni kita akan lebih mendalami isu takaful insurans, bezanya kesemuanya sekali, dan kita akan bersama dengan Dr. Rafiq pada minggu hadapan. Jangan lupa ikuti perkembangan kita. Okey, kita jumpa lagi.